Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton yang bersama-sama dalam kisah 9 suku malam. Satu channel yang disediakan oleh pihak My Pusaka ya, dalam berkongsi kisah suka duka, perancangan pewarisan dan juga urus pusaka. Saya mengharapkan semua sidang penonton yang bersama-sama saya pada malam ni ya, yang bersama saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka ya, yang bersama-sama saya pada malam ni dalam keadaan sihat fizikal dan mental. Ya, lebih-lebih lagi apabila kita mendapat update daripada KKM mengatakan kes positif COVID hari ini 11,079 kes. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, tiada tanda-tanda yang menunjukkan penurunan, sebaliknya meningkat ya. Dan saya sendiri terkesan dengan pandemik ini apabila hari ini 3 orang kenalan saya pergi meninggalkan kita ya, walaupun bukan kenalan rapat ya, tetapi masih lagi saya kenal mereka 3 orang hari ini ya, dalam usia yang masih muda. Ya, dalam usia yang masih muda. Maaf ada gangguan sedikit tadi. Ya. Jadi satu pengajaran yang dapat kita ambil daripada kes tersebut ya, kita ni yang masih berpeluang, yang masih lagi hidup, sebenarnya Allah bagi kita peluang untuk membuat perancangan ataupun kalau kita ada hajat ya, nak berikan harta kepada sesiapa yang kita kehendaki, masa hidup ni lah kita buat ya. Tapi itulah, ramai rupanya orang-orang di luar sana yang melepaskan peluang ni ya. Mereka lebih rela lebih rela waris-waris mereka nanti berebut sesama mereka untuk merebutkan harta pusaka. Sebab apa? Semasa hidupnya tidak merancang ya. Walaupun ada hasrat masing-masing nak berikan kepada orang yang dikehendaki ataupun ialah sesiapa saja ya. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah kisah hibah. Sebelum saya meneruskan sesi perkongsian ni, kita refresh balik apa yang dimasukkan hibah ya. Hibah ni bermaksud pemberian kasih sayang. Dia punya keywords di sini adalah kasih sayang. Ya. Ini pengalaman saya sebagai seorang perunding pada PKP 2.0. Hari raya tahun lepas. Masa tu kita menjalani tempoh PKP ya. Ada satu klien ni nak membuat hibah signing ataupun majlis tanda tangan hibah lah ya. Jadi pada masa tu pihak kami My Pusaka memang dikategorikan oleh MITI sebagai essential services. Maksudnya pada masa PKP 2 pihak My Pusaka dibenarkan bergerak. Jadi kita pun, saya sebagai perunding My Pusaka pada masa itu memaklumkan kepada klien berkenaan kita boleh teruskan dengan majlis tanda tangan hibah. Jadi pihak My Pusaka pun mengeluarkan surat kepada waris-waris penerima hibah disebabkan 3 orang daripada anak klien tersebut tinggal di luar daripada negeri, bukan luar negeri ya, di luar daripada negeri Selangor ya. Klien ni tinggal di Selangor. Jadi mereka dapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk balik ke Selangor untuk melaksanakan majlis tanda tangan hibah. Ini masa hari raya tahun lepas ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, masa saya hadir ke rumah klien berkenaan ya, begitu meriah. Siap ada kambing golek seko. Ya. Mereka berkumpul semua ahli keluarga seramai 5 orang. Ya, 5 orang penerima, anak-anak dan 2 orang pemberi, ayah dan ibu ya. Begitu meriah. Ya. Dan semasa sesi majlis tanda tangan hibah tu saya dapat rasakan begitu penuh suasana yang majlis tanda tangan hibah tu penuh dengan kasih sayang ya, begitu meriah ya. Jadi mendapati dengan konsep hibah tu sendiri pemberian kasih sayang ya. Yang bagusnya bila saya balik dapat ditapau ya, dibekalkan lagi dengan kambing golek tu.
Oh, memang meriah. Itu yang istimewa kerja sebagai kerjaya perunding mai pusaka ni ya. Okey, alhamdulillah. Tetapi bukan kisah tu yang saya akan kongsikan pada malam ni ya. Apa yang saya akan kongsikan pada malam ni adalah kisah hibah itu rahsiaku. Okey. Ceritanya begini, baru-baru ni dalam PKP 3.0 ni kan. Jadi pergerakan semua memang tak boleh, merentah negeri, merentah daerah semua memang tak dibenarkan. Jadi apabila klien bersetuju untuk mengadakan majlis tanda tangan hibah, bermakna majlis tersebut akan diadakan sepenuhnya melalui atas talian ya. Okey. Jadi kita pun menghubungi klien tersebut. Okey, kita dah tetapkan tarikh semua, dah maklumkan kepada kita punya peguam ya untuk sama-sama hadir dalam majlis tanda tangan hibah tersebut. Tetapi kemudiannya klien tersebut memaklumkan ya, klien ni memberi hibah kepada 3 orang penerima. Jadi beliau meminta sesi majlis tanda tangan hibah tersebut diadakan dalam 3 sesi yang berbeza. Ya, berbeza dengan apa yang saya ceritakan awal tadi ya. Begitu meriah dengan kambing golek apa semua kan. Satu keluarga berkumpul semua kan. Memang family day kan. Jamuan hari raya. Berbeza dengan klien ni. Dia meminta sesi tanda tangan hibah tu diadakan dalam 3 sesi yang berbeza. Maksudnya kalau melalui atas talian, 3 sesi atas talian yang berbeza. Jadi kami di Mai Pusaka memang fleksibel dalam menentukan ataupun menetapkan majlis tanda tangan hibah tu ya. Ialah yang penting hasrat klien tu dipenuhi. Cuma yang menjadi sedikit permasalahan seperti mana yang kita tahu dalam majlis tanda tangan hibah oleh Mai Pusaka, pihak peguam pun akan sama turut menyaksikan sesi tersebut. Jadi saya kena orang kata slow talk ataupun berbincang dengan pihak peguam ya, di mana klien ni request untuk 3 sesi majlis tanda tangan hibah yang berbeza. Tak boleh dibuat serentak. Ya. Jadi untuk justify kepada ataupun untuk justify kepada pihak lawyer, jadi saya dapat maklumat daripada klien ni mengatakan bahawa 3 orang penerima yang akan yang menerima hibah tersebut adalah, yang pertama adalah bapa saudara klien ni, yang kedua adalah anak klien, penerima yang ketiga adalah isteri klien. Ya, jadi saya berbincang dengan klien tersebut, saya rasa ini tak ada masalah. Kenapa kita perlu mengadakan 3 sesi yang berbeza ya? Ini perbincangan untuk mendapat kepastian ya. Kemudian klien tersebut memaklumkan bahawa beliau mempunyai 2 isteri. Maknanya ada apa? Tim A dan tim B. Jadi 3 penerima hibah ni ya, yang dijadualkan untuk hibah signing ni terdiri daripada 3 orang daripada tim yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton boleh mengagak kan? Jadi kalaulah hibah signing ni dibuat serentak ya, di mana 3-3 ni berkumpul, pastinya mungkin akan berlaku timbul kekecohan dan sebagainya lah. Jadi klien ni berpendapat untuk mengekalkan keharmonian sesama keluarga, maka sesi tanda tangan hibah tu perlu diadakan dengan 3 sesi yang berbeza. Ya, jadi okey, kita faham maksud klien. Maka di atas sebab tersebutlah ya, saya berbincang balik dengan pihak peguam kita, dan pihak peguam kita pun alhamdulillah memahami keadaan yang dihadapi oleh klien tersebut. Maka kita proceed dengan 3 sesi majlis tanda tangan hibah yang berbeza. Okey, alhamdulillah majlis tanda tangan tersebut berjalan dengan lancar ya, walaupun dengan 3 sesi yang berbeza ya. Itu yang timbulnya hibah itu rahsiaku. Sebab apa? Sebab klien klien ni tak mahu kedua-dua tim ni tahu
apakah harta-harta yang dihibahkan kepada setiap penerima. Itu adalah rahsia klien ni, rahsia pemberi hibah, ya. Supaya tidak timbul macam perasaan tidak puas hati ataupun ketidakadilan dan sebagainya, ya. Walau bagaimanapun dalam sesi tanda tangan hibah tersebut, saya mengambil sedikit masa dan memaklumkan kepada ketiga-tiga penerima, ya, bahawa pemberian hibah ni adalah hak mutlak pemilik harta, hak mutlak klien. Maka tidak timbul isu tidak adil, pihak yang sana dapat lebih, yang sini dapat kurang, ya, dan sebagainya. Okey. Jadi sidang penonton, ya, apa yang kita boleh pelajari daripada kisah ni, pengajaran yang pertama, ya, pihak Mahpusaka memang menyediakan dokumen hibah yang komprehensif, ya. Siap ada akad pemberi, akad penerima. Kita adakan satu majlis tanda tangan hibah yang sistematik, divideokan, disaksikan sendiri oleh peguam-peguam, kita punya peguam, ya, untuk memastikan untuk mengurangkan risiko tentangan di kalangan waris-waris di kemudian hari. Begitu rupa kita buat, ya. Dan berdasarkan daripada kisah pada malam ni pun kita boleh mengatakan bahawa pihak Mahpusaka sebenarnya fleksibel. Ya, kita bukannya SOP kita terlampau rigid ataupun terlampau ketat hingga tak boleh ada ruangan. Yalah, maklumlah, klien kita ni mempunyai pelbagai latar belakang, ya, struktur keluarga yang berbeza. So keperluannya dan masalah mereka pun berbeza-beza. Jadi kita memang ada satu SOP ataupun praktis yang sebenarnya fleksibel. Yang paling penting pada pihak Mahpusaka adalah semua hasrat klien kita tercapai seperti mana yang diharapkan, ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, klien ni saya boleh cakap seorang yang bijak dan bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab klien ni sedar, ya, dia mempunyai dua tim, isteri pertama dan isteri kedua, ya. Dan klien ni menjangkakan apabila beliau tiada nanti, maka akan timbul permasalahan di kalangan waris-waris, ya, atas harta-harta yang ditinggalkan. Jadi menyedari tentang risiko tersebut, maka klien ni membuat perancangan pewarisan awal-awal, iaitu dengan menyediakan dokumen hibah, ya. Jadi di sini saya menyeru kepada sidang penonton yang mempunyai struktur family ataupun struktur keluarga yang agak rumit, contohnya isteri lebih daripada seorang, ataupun ada anak angkat, ataupun ada anak tiri dan sebagainya, ikutlah contoh klien ni, iaitu apa? Membuat perancangan pewarisan awal-awal semasa beliau masih hidup, ya. Jadi boleh mengurangkan risiko tentangan di kemudian hari, okey. Dan insya-Allah pada minggu hadapan saya ada satu lagi sesi tanda tangan hibah, ya, secara fizikal, tapi kali ini, ya, sebab satu daerah boleh bergerak, tak ada masalah. Awal-awal lagi klien ni pun dah cakap, ya, minta diadakan sesi tanda tangan hibah tersebut berasingan di antara anaknya dan isterinya. Disebabkan apa? Isterinya merupakan isteri yang kedua, ya. Isteri pertama dah meninggal, sementara anak-anak yang menerima hibah ni juga adalah daripada hasil perkahwinan klien ni dengan isteri yang pertama dahulu, ya, arwah isterinya. Jadi kedua-dua pihak ni tak boleh berjumpa dalam satu masa. Sekali lagi, pihak Mahpusaka memang fleksibel, ya. Yang penting hasrat klien dipenuhi. Itu janji kami lah, okey. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni, ya. Kisah hibah itu rahsiaku, ya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan tolong siapa yang sama-sama bersama saya pada malam ni, tolong like, share dan follow
FB Live mypusaka.info. Ya, kisah 9 suku malam akan bersiaran lagi esok, ya. Pada waktu yang sama bersama dengan perunding yang lain dan juga kisah yang lain, ya. Dan insya-Allah sidang penonton akan bersama saya sekali lagi minggu hadapan hari Selasa di hari raya Aidil Adha, ya, pada hari Selasa pukul 9 suku malam dengan tajuk hibah juga. Tajuk dia Pusaka Isteri Lama, Hibah Isteri Baru. Macam mana tu? Saya beritahu awal tajuk ni, ya. Pusaka Isteri Lama, Hibah Isteri Baru. Supaya penonton boleh berfikir bagaimanakah agak-agak jalan cerita sesi perkongsian tersebut, ya. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, ya. Kita sama-sama menjaga SOP, ya, memandangkan bilangan kes semakin bertambah, ya. Banyak-banyakkan berdoa, ya, semoga kita semua dilindungi. Ya, saya juga mengharapkan semua sidang penonton sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, ya, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.